Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke video Low Fidelity Prototype saya. Saya Aiman Fakrullah, nombor matrik P0319200012, dan hari ini saya akan tunjukkan prototype Low Fidelity saya, prototype game saya kepada dua orang reviewer, which is seorang adik saya dan seorang lagi kawan saya. Dan saya akan minta feedback dia orang dan apa perkara yang perlu diimprovekan untuk quality game yang ni lah. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Okey, sekarang saya dengan adik saya. Okey, sekarang ni kita minta pendapat dia macam mana game ni, macam mana dia tengok game ni, and kita buat test run sikit lah macam mana flow game ni dekat dia. So, okey, jom kita mulakan. Okay. So, first, tekan play ya. Biasa tekan play kan? Tekan play tu. Okey. Bila dah tekan play nanti kau akan transfer dekat yang area rumah kau lah. So, bila dekat rumah, tu tarik karakter kau dulu. Okay. So, automatically karakter kau nanti dia akan respawn dalam rumah ni. So, kau try lah explore dulu rumah ni ke. Macam ada benda kau nak tengok ke. Okay. Macam contoh, yang tu buku kan. Okay, buku tu nanti macam contoh kalau kau klik, nanti keluar yang dialog ni. Dialog ni nanti adalah dia punya skrip dia sendiri. Kalau macam contoh dalam buku ni dia bagi guideline lah macam mana nak main game ni. Tak pun story dia, goal dia macam tu. So, okay, kau teruskan explore lagi. Ni? Okay, ni buat naik tak tu. Ni kalau macam kalau kau keluar daripada buku ni, nanti dia padam sendiri dialog tu. Okay. So, okay, pasu kan. So, kalau pasu, nanti kalau kau attack, kalau kau attack kan, nanti dia pecah. So, nanti tu kalau dia macam ni, dia pecah macam ni. Sorry. Nanti dia pecah. Dia pecah, lepas tu dia hilang. Macam tu lah. Kita dapat apa di dalam ni? Dapat apa di dalam ni? Dapat apa dalam ni? Tak buat apa-apa lagi. Maybe tengoklah. Nanti dapat kunci ke, dapat kunci ke apa ke. Tengoklah macam mana. Sebab kalau kunci tu pun ada kan fikir nak buat pakai treasure chest. Tapi tengoklah macam mana tu. Okay. So, okay, dah habis explore rumah nanti. Lepas kau dah buat semua benda kat rumah, pasti tak ada apa-apa nak buat kan. So, option lain kau untuk explore. So, kalau explore kau kena keluar rumah. Tapi bila kau keluar rumah, nanti ada dialog. Ada dialog. Betul ke kau nak keluar rumah? Betul lah. Betul nak keluar rumah? Okay. Jadi kalau dia keluar rumah, nanti dia akan transfer dekat map yang lagi satu lah. Contoh. Contoh yang map yang mereka ni. Yang berdiri ni kan. Okay, nanti player akan keluar dekat sini. Okay. Awal-awal yang karakter yang depan ni, yang tengok sekarang kan, awal-awal dia tak ada lagi. Contoh, okay, kita padam tu. Ini kita padam tu. So, bila enemy lagi, kita macam boleh lah expose sikitkan kawasan ni kan. And then nanti kalau ikutnya akan keluar teks nanti, go to pub, macam tu lah. Tapi bila kau sampai nanti dia kata keluar dialog, alamak pub ni berkunci. So maybe kau kena cari kunci lah. But then lepas dah kat scene tu, nanti keluar lah yang enemy banyak-banyak ni. Okay, kau kena lawan lah. Enemy apa bang? Enemy ni yang macam sekarang ni,
Dia ada 2 jenis enemy tau dekat game ni. Satu polis, Lagi satu? lagi satu virus. Virus nanti abang tunjuk. uh, yang polis ni nanti ni lah, tak nampak macam polis kan, nanti abang design dia punya baju. So basically Ah, kau kena lawan dia tau. ah, Kau kena lawan dia, pukul-pukul dia, dan baru dia mati. Baru dia hilang lah. Dan lawan, habis. Lawan, habis. Lawan, habis. Macam tu. Lepas tu bila build dah habis? Bila dah habis, contoh dah habis semua kan. Ah, Okay, nanti bila dah habis semua, kiranya kau dah clear kawasan tu. Maksudnya kau boleh pergi dekat kawasan baru. Macam contoh, yang ni nanti ada lagi satu map. Kau boleh pergilah dekat kawasan yang ni. Keluar dekat kawasan ni. Lepas tu nanti dia akan jumpa enemy yang sama juga, ataupun enemy yang lain, ataupun campur. Nanti dia lawan lah, lawan sampai kena clearkan map. So progression dia dalam ni, kau kena clearkan map baru boleh pergi dekat map lagi satu. Okay, ni yang enemy tadi kan. ah, Kau tak boleh, sebab dia polis, kau tak boleh kena hit dengan dia 3 kali. kalau kena hit 3 kali? Kalau kau hit 3 kali, Ah, nanti kau dapat satu ring, satu gari. ah, Kau kena 3 kali, dia move. ah. Dia move lah, nanti dia kata you got faster. Macam ni, you got faster. So okay, itu konsep untuk yang basicnya lah. Cuba cuba kau try yang dekat second ni. Lepas kau dapat kunci, dan okay. Contoh lah, kau dah kalahkan yang ni. Okay, pergi ambil kunci tu. Ambil kunci tu, nanti gambar kau akan tukar dekat yang ni. Yang okey tu. Tukar okey tu. Okay, so nanti dah ada kunci tu, bawa lah pergi dekat gate tu. Yang gate tu tadi kan kunci kan. Okay. Bila kunci dah buka, nanti kau akan masuk dekat area baru. Ni area baru. Lepas tu okay, yang ni nanti maybe akan jadi virus tau. So kalau virus, kalau polis tadi kita ada gari kan. Kalau virus kita ada hard. Sana ni. Kalau hard tu macam ni lah. Sama juga kau kena lawan. Kalau Tapi kau kena lawan tapi dia tunjukkan lah kau punya ni. Hard ni. Contoh kalau kau hit juga, tolak separuh. Tolak separuh. Okay, lepas tu tolak separuh lagi. Tolak separuh lagi. And then kalau dah mati, nanti dia kata you get infected. Okay. Bila dah you get infected tu, kiranya dah game over lah. And then macam yang sebelum ni juga, in order kau nak clearkan kawasan ni, in order kau nak menang dan boleh keluar kawasan ni, kau kena kalahkan semua. Kalahkan semua dapat key ke Kalau macam contoh game tu dah habis kan. Kalau macam game tu nak habis nanti katalah dah tak ada lagi dah virus boleh kacau kau. Kau dah boleh keluar dengan bebas macam tu lah. So macam tu je gameplay prototype dulu yang abang buat kan. So macam ni kau rasa? Best ke lepas tu yang movement ni laju sikit lah untuk dapat lari daripada enemy cepat sikit. Okay. So tambah sikit dia punya movement lah. Kalau dia punya attack speed pun rasa nak tambah agak ke? Tambah agak untuk senang sikit bunuh enemy ni. Okay, nanti abang buat kan. So ada lagi tak? Tak ada, tu je. Tak ada. Alright. Okay, thank you. Okay, so ni lagi satu reviewer kita. Yang lagi satu Khairul, kawan saya. Halo. Okay, dia ada knowledge pasal game, so senang sikit nak buat review. So dia akan bagi feedback lepas
kita dah tengok feedback daripada adik saya. So kita teruskan lah macam mana dia punya feedback. So okay, Hairul, bila dah bila game ni dah open, kita execute file, nanti dia akan keluar menu ni. So bila kita tengah play, nanti basically game ni akan start dalam player punya house lah. Dalam player punya house ni kita ada some interactable object. Macam pasu. And then ada buku lah. So bila kita sampai dekat objek yang kita boleh interact, dia akan keluar context clue. Context clue ni bila kita tekan, nanti dia akan keluar dialog. Like dialog macam tulis message dalam tu ke ataupun instruction dalam tu ke. So macam sekarang ni guidebook ni kan. Guidebook ni dia akan tunjuk semua instruction, goal dia, apa yang ada dalam tu. And kalau macam pot ni kan, bila kita hit, automatically dia akan pecah. Bila kita hit, dia akan pecah. Macam tu. So ini one of the interactable dalam game ni lah. And then stick dengan story sebab player ni adalah orang yang degil dan yang jenis tak nak ikut arahan MCO kan. So dia akan prompt action. Bila kita keluar rumah, akan keluar dialog, betul ke nak keluar rumah. So bila keluar rumah, nanti kita akan transfer dekat map lagi satu. Kalau kita tak keluar rumah, kita stay je dekat map ni. So okay, kalau kita keluar rumah, kita basically akan spawn dekat sini lah. Kita keluar rumah. And next goal kita adalah untuk kita pergi dekat park. Kita pergi dekat park ni. Tapi park tu berkunci. So kita punya goal dalam ni nak cari kunci. Kita nak cari kunci. But in order nak cari kunci, takkanlah just cari macam ni je. Like macam there's a treasure chest, ada kunci. No. Dia ada challenge sikit, which we have to fight some of the enforcer. Enforcer ni design dia memang macam ni dulu, initial design. Nanti aku designkan dia punya pakaian semua. Kita kena fight enforcer ni and clear the area, clearkan area ni sampailah tak ada lagi diorang, baru kita boleh dapat key ni. Kalau tak, payah nak dapat lah. Either nanti kita kena tangkap lah kiranya. So kalau kena tangkap tu, dia ada 3 condition. Dia ada 3 kali chance. So macam contoh, player dia hit sekali dengan enforcer, dia akan dapat 1 gari. Buat lagi, dia akan dapat 2, and bila dah sampai 3 kali, nanti kita akan keluar tag juga bastard ni. Okay. So same thing juga apply bila kita jumpa lagi satu enemy, which is virus. Virus pun tak design lagi. So virus ni kita pakai health system pula. Yang tadi tu kita pakai signal dekat handcuff system. Yang ni saya pakai health system. Kalau macam contoh, bila kita kena hit sekali dengan virus, so automatically nyawa kita akan hilang separuh. Teruskan buat sampai habis, nanti kita punya health akan still akan jadi kosong, and then nanti keluar message you got infected. So game over. Kalau dah game over tu, nanti kita akan restart balik dekat map yang sama, and kita kena clearkan lah sampai semuanya habis. But okay, kalau dah habis game ni, so basically dia akan lead dekat end of story game ni lah. So ini je yang aku boleh tunjuk dekat prototype ni. So ada apa-apa cadangan tak? First of all, in the beginning, I mean, dekat rumah ni. Yep. The first problem that I see is basically the instruction. I mean, as an example, that someone might never play the game ever before. They might not know what key to press to move and to interact with. Okay. So after you start the game, I do suggest you to somehow show
the keys for movement and the interaction before before getting into the game. Okay. Because if I was like a child who never played a game before, I would have not known about this game. I would have not known that an arrow key or maybe the E key is used to be to interact with an object. So when I open the game, I would feel like, what am I supposed to do? Okay. The question that would just cloud my mind. So one of the feedback of my feedback is to to have to show that WASD or arrow key is to move and E is to interact. That's well, I guess that's one of the feedback. Okay. What? Itu je. Okay. Yes, that's it. Is there any more yang kena improve? But there's like a lot of question regarding maybe like the enforcer, like you said, it has not designed, and the infected as well is not designed yet. But then respawn after a certain amount of time. For example, like in the real world, where the enforcer, like instead of you beating up the enforcer, just when you destroy them, nothing else spawns. Instead of just leaving the area empty, if giving an extra challenge, if you don't enforcer spawned into the area, that it gives a lot more like a challenge to the player, instead of just a 3 fixed enforcer that is just somehow spawned in the scene. Okay. So it gives like some sort of like a backup call from the enforcer itself. It gives like a story to it. Okay. Other than that, everything is good. The design is good. Just need to complete the infected and enforcer design, and what else? Also the map. There's like 2 stage of the map, which I presume is not the only map. Yep. I It's not think. the only map. Ada lagi map Okay. lain. But, So there will be more, but masih ada yang kena design lagi lah. okay. All in all, then it's a good game. Alright. So, kita dah dengar review dia. So, okay, thank you. No problem.